السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ikhwan, akhwat, saimin, saimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, malam ni malam yang keempat insyaAllah setelah mana 3 hari kita berpuasa dan 3 malam kita berqiyam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai imanan wahtisaba. Sekarang ni kita nak masuk malam yang keempat. Akan kita mendirikan qiyam Ramadan dengan juzuk yang keempat insya-Allah taala, yang bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak kamu sama sekali mencapai akan syurga atau mendapat syurga sehingga kamu tu infak atau belanja daripada apa yang kamu suka, sayang dan kasih, dan apa yang kamu belanja daripada sesuatu yang kamu kasih, kamu suka, kamu sayang, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah tu dengan perkara yang kamu belanja itu amat-amat mengetahui sekali. Kamu tak ada kena bimbang atas perhatian Allah. Dan ayat seterusnya mencerita tentang awal-awal rumah ibadah yang diletak untuk manusia di dunia ni adalah Baitullahil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal-awal rumah yang diletak untuk ibadah manusia di dunia ni ialah Kaabah yang berada di Makkah, dan itu merupakan yang diberkati dan hudan pimpinan untuk sekalian alam. Inilah Baitullah tu mubarak, lagi pula hudan lil alamin. Kalau kita tu mendampingi hudan, maka ia adalah membawa kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu di antara perkara yang diberi jagaan oleh al-Islam. Maka lepas pada tu dia fardu haji ke atas semua manusia yang kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya bagi Allah ke atas manusia buat haji di Baitullah bagi mereka yang kuasa nak sapa kepada Baitullah dari segi cara dan jalannya. Itu ayat fardu haji. Nah, ke atas setiap manusia yang kuasa nak pergi kepada Makkatul Mukarramah yang selaku awwala baitin. Dan dasarkan kepada situ nampaknya jelas umat Islam dengan Mekahnya, maka dia panggil puak-puak ahli Alkitab
Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Apa mengkufur dengan ayat Allah. Nah, lepas tu ada satu ayat pula, lima tasudduna an sabilillah. Kenapa kamu sekat dari jalan Allah? Orang nak pergi haji dan orang nak jalan menurut ajaran Allah yang diturun melalui Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amana, dan kamu tu tabrunaha iwajan wa antum syuhada. Kamu menghendaki supaya agama Allah ini belok, sedangkan kamu tu menyaksi katanya hak benarnya bagaimana Al-Quran waktu benar-benar melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu nak pisah jadi belok. Jadi hari ni pun orang-orang bukan Islam pisah nak jadi payam ti cahai Islam nampen iwaja, nampen kong mai terongkap. Nah, dang dem al-Islam. Nah, yang Allah Taala dai pratan long ma yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu ya panggil, orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kamu duk kaca turuk puak-puak satu kumpulan daripada ahli kitab, kamu akan terbalik jadi agama kufur, tidak berada di atas agama Muhammadur Rasulullah yang sebenar. Maka jadilah kalau mau pergi agama Islam sendiri pun, tapi dalam bentuk iwaja, dalam bentuk belok, mai terungkap. Nah, dang dem al-Islam tidai nama jang lok ni pan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Allah Taala panggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Panggil orang beriman so takut pada Allah ke sebenar-benar takut, dan jangan kamu mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup dalam kerajaan Islam 100% ถึงจะตายได้เพราะตายคือช่วงสุดท้ายของความพยายามให้ได้อยู่เป็นมุสลิมที่แท้จริงนะวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตัฟัรรกู maka dan hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan agama Allah hal keadaan semua. Bukan ambil bidang ni tinggal bidang ni, dak. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Nah, hak tu kok ni, tak ada. Jadi ummatan wahidah. Umat Islam adalah ummatan wahidah. Nah, bina di atas. Nah, kita sebagai ikhwah. Nah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kita duduk secara bersaudara ni kerana dengan nikmat Allah Taala atau dengan agama Allah, dasarkan kepada iman dan al-Islam dari Allah lah. Jadi kita adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwatun, sebab al-Islam tu adalah nikmat besar. Nah, al-Islam, al-ikhwan, dua-dua tu merupakan nikmatullahi Ta'ala kepada hamba dia. Dan dia suruh, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Umat Islam hendaklah jadi umat yang menyeru orang kepada kebaikan. Al-Islam menyuruh berbuat baik, melarang buat jahat. Wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala perakan bahawa itu adalah kejayaan. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kamu jadi seperti orang berpecah belah. Ini orang belum pada Islam ni, sama ada Yahudi atau Nasara, dua-duanya pecah belah. Jangan jadi macam Yahudi dan Nasara. Hai umat Islam, kamu adalah ummatan wahidah. Jangan rasa nak jadi puak, berkelompok, jangan. Nah, la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Selepas mana Quran mari membawa keterangan nyata. Orang yang suka nak pecah belah ni
wa ulaika lahum azabun azim, azab yang sangat besar ke atas orang yang membuat pecah belah dengan cara tidak mau bersatu padu atas nama ummatan wahidah. Begitulah keadaannya. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Kamu ni adalah kamu ni, iaitu ummatu Muhammad lah. Kuntum sini yakni kuntum yakni ummatu Muhammad tu khaira ummatin, sebaik-baik umat. Tidak ada sebelum ni yang itu ada sampai pada kiamat. Khaira ummatin ialah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukhrijat linnas, dikeluar untuk khidmat, untuk maslahat manusia. Dengan adanya khaira ummatin, manusia dapat maslahat banyak, tak kira Islam maupun kafir. Orang kafir dapat maslahat daripada Islam banyak sekali. Kerana agama Islam agama assalam, sasana hang santi phap. Tuk chiwit ya kami santi phapกับชีวิต dia. Lalu tu Islam lah นำ สันติภาพมายังโลกนี้วะลิลลาฮิลฮัมดุลมินนะตะมุรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะ 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itulah agama Islamnya. Oleh itu maka kita sangat faham bahwasanya Islam itu adalah agama dakwah dan khairu ummatin, yang untuk nak hatawi jadi take laka hai berikanกับ annas ทุกชีวิตทุกศาสนาในโลกนี้อิสลามต้องบริการให้แม้เขาจะไม่มีอำนาจทางการเมืองเขาก็บริการได้โดยเฉพาะถ้าเขามีอำนาจทางการเมืองยิ่งจะบริการให้ชาวโลกทุกศาสนาได้อย่างง่ายดาย dan pula Allah Ta'ala cerita tentang wasari'u, segeralah-mu ni suruh pergi ke syurga segera, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunanความอภัยโทษจากAllah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai kunci แห่งสวนสวรรค์หลังจากมาฟิรห์ก็มาถึงวจันนะติน dan syurga. Syurga ni luas Allah, arduha as-samawat wal ard. Luahnya luah langit dan bumi semua ni. Allah, apa pok kita tak saya masuk syurga yang luah ni. Thamai pokเรายังรับส่วนสวรรค์ที่กว้างขวางไม่ได้uiddat lil muttaqin. Syurga ni disedia bagi orang muttaqin. Bagaimana mana orang muttaqin? Sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra, mula-mula orang yang infak, orang yang beri caktan. Dalam keadaannya dia seni dan keadaan susah. Yang keduanya kaziminal ghaiz, orang yang tak marah ke orang,ไม่โกรธง่ายกับคน wal afina 'anil nas, dan orangให้อภัยกับมนุษย์ Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang buat baik. Wa idza fa'alu fahishatan, ning เป็นคุณลักษณะ al muttaqin ที่เตรียมgapa ที่ Allah เตรียมสำหรับพวกเขา al jannah, iaitu orang apabila dia buat jahat atau zalamu anfusahum, zakarullah, dia ingat pada Allah lalu dah. Jadi tak ada kata duk leka dak. Apabila dia ingat, fastaghfaru li dzunub, maka dia minta ampun kepada Allah bagi dosa-dosa mereka, kerana Allah Taala saja yang mengampun. Itulah ahli syurga umat Islam. Ahli syurga itu tengok itu tak ada ayat atau semaya, dia berat pada infak, belanja duit, beri caktan, lepas tu อดกลั้นไม่โกรธง่ายๆแล้วก็ให้อภัยกับผู้คนแล้วก็ถ้าเขาทำผิดเขาก็มารำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็อิสติฆฟารitu sifat semaya tak ada semaya satu juzuk pada ni. Ulaika jazahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Kebanyakannya berbentuk akhlak
ahli syurga dia kecek buku akhlak lebih banyak. Nah, supaya beri duit ke orang, gapo wak krongkan tu krongkan ni waktu bagi duit tu, dia panggil alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu mula-mula sekali sifat lil muttaqin. Kun laksana kun muttaqin, kau kapkan bericak tan. Masya-Allah. Kemudian Allah Ta'ala beri semangat kepada orang Islam, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu hina, jangan kamu berasa duka cita. Kamu ni al-a'laun lebih tinggi jika kamu tu beriman pada Allah Ta'ala. Tidak ada orang lebih tinggi pada hai umat Islam. Itulah Allah Ta'ala cerita pada kita. Lepas tu jenjat kata Muhammad adalah Rasulullah pada ayat yang seterusnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan rasul. Ni ke jenjat wa Muhammad nan ke sasnatud ke Allah Subhanahu wa taalaที่ก่อนนั้นมีรุสุลมากมายจำนวนมากมายแล้ว dia tu sebagai rasul terakhir. Dan ingat baik-baik kata wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada seorang satu jiwa nan mencak tายนอกจากโดยอนุมัติจากอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala. จะตายก็ต้องรับอนุมัติจากอัลลอฮ์นะ sebagai satu kitaban, sebagai satu welaที่muajjala ที่ได้จำกัดมาเรียบร้อยแล้ว wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa nak pahala dunia, Allah Taala nak uji dunia. Maksudnya balasan dunia. Wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajidis syakirin. Orang syakirin ni boleh dua, thawabud dunia pun boleh, thawabul akhirah pun boleh. Masya-Allah. Bukan orang nak thawabud dunia saja tak, thawabul akhirah pun boleh juga. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala panggil gapa dia orang Islam, ya ayyuhallazina amanu, banyak kali dalam ayat ni. Lepas tu kecek buku Allah Ta'ala wari cerita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu gapa dia mengenai dengan peperangan Sakok Pak dengan peperangan Uhud. Boleh pengajaran daripada peperangan Uhud, di mana Allah Ta'ala cerita kepada umat Islam mengenai peperangan Uhud, mulai daripada ayat yang apa dia wa iz ghadawta tu. Allah peperangan Uhud, Allah Ta'ala memulakan ayat mengenai dengan peperangan Uhud tu, bahwasanya pokok dia tu tidak menyempurnakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyempurnakan. Laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya. Ada juga di kalangan sahabat orang nak ke dunia. Subhanallah. Ibnu Mas'ud kejut bila baca ayat ni. Dia tak biasa tahu kata puak-puak sahabat Rasulullah nak ke dunia kata. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ayat ni ayat akan perasaan ataupun tujuan setengah sahabat tu, dia tu mung pada benda dunia banyak sangat. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Allah Ta'ala jawi ma'ah. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Maka begitulah peperangan Uhud. Maka berlakunya beberapa
orang kematian dalam peperangan Uhud tu, maka Allah Taala puji, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan dia ayat Nabi jangan wak gaduh bakai, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat dari Allah lah mung tu jadi lemuk bagi mereka itu. Dia salah tapi mung tak bakai dengan dia ya salah. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, kalau kamu bakai kah nasca puak dia pakat lari tak sedok ngamu. Ning islas wa sabar, jangan bakai. Fa'fu anhum, maka naklah kamu beri maaf pada mereka itu. Wastaghfir lahum, dan jadi pemimpin ni kena minta ampun kepada orang yang dia pimpin. Wastaghfir lahum, minta ampun dari Allah, tapi untuk orang yang dia pimpin yang berlaku kesalahan dalam apa dia perjalanan mereka. Wasyawirhum fil amri, maka mesyuaratlah mereka itu pada urusan semua. Syarat tengok dia yang nak buat mana, gana boleh buat lah ni. Kecek dengan dia mulak. Nah ni masalah peperangan Uhud juga dah ni. Nah, fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu mesyuarat dengan dia dah, muazam wala dah, tawakal pada Allah. Jangan tawakal pada mesyuarat kamu, jangan tawakal pada orang tu orang ni. Tawakal kepada asbab adalah syirik. Nah, sebab tu yang boleh wa'i belaka nak benar nak halah. Tapi jangan tawakal ke atas sebab, tawakal kepada Allah yang mendatangkan sebab itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tu suka kepada orang-orang yang bertawakal. La ilaha illallah. Dan lepas pada tu Allah Taala kata, laqad mannallahu 'alal mu'minina, dan sungguhnya Allah Taala beri mengurniakan ke atas orang mukmin tu akan satu rahmat besar. Iz ba'asa fihim rasulan, ketika mana dia bangkit di kalangan mereka itu seorang rasul min anfusihim, daripada diri puak dia sendiri. Khijar rasul 3 perkara, yatslu alaihim ayatihi, membaca ke atas orang ramai akan ayat-ayat Allah iaitu Quran. Wa yuzakkihim, dan membersih, mendidik, menjadikan dia tu bersih fikiran daripada kharafat pelat-pelat, syirik hatinya, dan ibadahnya bersih. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ini untuk pengaturan seterusnya kepada ajaran Allah. Maka Nabi mengajar akan orang ramai akan Alkitab Quran wal hikmah, dan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ngan lakhan Nabi, iaitu baca Quran dengar, didik jadi bersih fikiran, bersih hati, dan bersihnya ibadah dan akhlak. Yang ketiganya mengajar mereka itu akan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, siapa jadi apa dia pendakwah, apalagi guru, hendaklah dia jangan lupa 3 function atau 3 apa dia pantakib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum 3 ni mari umat manusia duduklah keadaan gelap. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum mai 3 ngan ning, sebelum mai rasul bawa 3 ngan samkan ning, puak-puak manusia duduklah keadaan gelap yang nyata. Nauzubillah minasyaitan. Sesat yang nyata. Nauzubillah minasyaitan. Gitulah Allah Ta'ala cerita bahawa seorang mati syahid itu tak ada mati, bahkan ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih, serenaknya dengan barang yang Allah Ta'ala beri kepada dia dari kelebihan Allah tu. Nah, dia sangat serenak. Itulah orang mati syahidnya. Sebab itu maka marilah kita tu minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mati syahid. Apabila kita berdoa, maka walau mati atas lambat pun dia dapat tingkat atau peringkat syahid juga. Di sini Allah Ta'ala perkenalkan kepada umat manusia bahwasanya bagaimana kau syaitan tu perangai dianya menakutkan orang-orang turut dia daripada nak turut ajar Allah. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya itu dia syaitan yang menakutkan
orang-orang mengikut dia, terutama orang kafir. Nah, fala takhafuhum. Allah Taala kata, maka jangan kamu takut pada puak-puak syaitan. Wa khafuni, takut olehmu pada aku ni. In kuntum mu'minin, jika kamu tu beriman. Jangan takut. Syaitan dia pisah nak menakut. Nak buat benda molek takut. Buat benda hudah tak takut. Na'udzubillah minasyaitanir. Nah, jaga baik-baik benda tu. Ya. Kemudian Allah Taala cerita lagi tentang Allah Taala nak uji manusia ni. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira. Itulah itu keadaannya. Kamu akan diuji mengenai hartamu, dirimu. Kamu akan dengar daripada puak-puak ahli kitab dan orang-orang yang musyrikin yang tak ada turut Islam tu, akan banyaknya perkara yang menyakiti mung tu. Azan kasira. Nyewak gitu, nyewak gini, wak menyakiti kok ni. Cara menghadapinya, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Jika kamu tu sabar dan takut pada Allah. Berapa dengan Tuhan? Sabar kerana Allah dan takut kepada Allah. Fa inna zalika min azmil umur. Itulah dia kemuncak kerjaan. Sebab baiknya cara hidup. Itu dikatakan azmil umur. Kemudian Allah Ta'ala wari 10 ayat akhir daripada surah Al-Imran mengenai dengan Allah jadi langit dan bumi, bersalah malam dan siang, merupakan satu sekolah besar bagi orang ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Merupakan tanda-tanda besar bagi ulil albab. Siapa dia ulil albab? Ialah alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang selalu ingat pada Allah hal keadaan hidup berdiri, wa qu'udan dan nyata, wa ala junubihim duk melambung, duk tidur lah. Tidur, nyata, diri, ingat pada Tuhan belakang. Tu yang panggil ulul albab. Kita ni duk semaya, kadang-kadang terlupa ke Tuhan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ni kita kena jadi ulul albab. Allahumma ja'alna min ulil albab. Doa pada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna ya Allah min ulil albab. Lah mana? Iaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ni sifat kepada ulul albab semua. Yes. Doa ulul albab. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Doa Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ni doa ulul albab ni. Pakak terima doa dia. Malam-malam kita bangun nak makan sahur, kita baca 10 ayat, ambil daripada ayat 190 sampai kepada ayat 200 ya. Kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab hingga sampai kepada akhir surah Al-Imran. Itulah amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran ajarannya. Maka kita tu nak turut Quran, mana kata turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis surah Al-Imran, malam ni kita akan masuk suratul Nisa, surah orang perempuan. Di dalam ni banyak perkara yang sakut pak dengan orang perempuan, sama ada nikah kahwin, talak dan sebagainya. Dia ada ayat sini. Hab saka nombor 1 sekali. Sebab apa? Sebab belum pada Islam hari ni orang perempuan tak boleh makan saka. Dan kalau boleh makannya hilak di fuak jatah hingga tinggal tak jenuh. Sebab apa? Sebab hidup bak zalim. Lalu tu Allah Ta'ala sangat tahu kata keadaan orang perempuan kena zalim lah ning-ning. Bagi saka ya tak halak wi kepuak ya bagi cara dia dak. Ya bagi sendiri selalu dah. Bagi malam ni kita boleh dengar ayat bagi saka. Boleh ayat mengenai dengan hak anak yatim, suruh pedulikan anak yatim. Bagi sakanya ayat yang ke berapa dia? 11, 12. 11, 12 tu ayat hak penuh, hak bahasa saka.
Siapa mati tinggal pia, maka sakalahna semua tu dalam 2 ayat ya Allah Taala. Bijak sungguh ahkamul hakimin, sungguh Allah ni. Ayat 2 ayat ni cukup dah untuk nak bagi saka. Orang ni boleh separuh, orang ni boleh 1/3, orang ni boleh 1/4, orang ni boleh 1/6, orang ni boleh 1/8. Semua tu merupakan ajaran Allah sendiri yang tahu tabiat hamba dia, lelaki dan perempuannya dia tahu sangat. Lalu itulah dia tingtai dengan kata ayat yang ke-13 tu, tilka hududullah, itulah barisan garis-garis Allah. Wi ka puak mung hai manusia, mung kena turut malak. Kalau mung turut, wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Bagi sakap tu ni Tuhan ada syurga nama dia. Buku saka bukan mudah-mudah. Kalau tak kena, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Saka bagi tak kena, meredok rabang maiถูกตามkepadaขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้วางไว้กำหนดที่อัลลอฮ์ได้วางไว้เราต้องเข้านรก bukanง่ายๆนะ bukan main-main makan harta haram. Dan bukan kita sekop pun tak boleh makan. Malaikat sama-sama kita adik-beradik kata tak apa, lebih sikit sebanyak kita pakai maaf. Tu insya-Allah. Kalaulah semata-mata maka tak boleh. Semata-mata siapa berjalan hukum saka malak boleh masuk syurga. Siapa tak jalan masuk neraka. Main bukan main. Lepas tu cerita taubat. Taubat ni lah mana? Kita ada nak taubat bulan Ramadan, bulan tiap-tiap hari wajib taubat ni fardu ain. Ala al-fawr, fardu ain secara segera taubat. Berasa salah bila, salah dah, wajib taubat dia. Innamat taubatu 'ala Allah, sungguhnya taubat itu Allah Ta'ala buat kata tanggungjawab atas dia. Terima taubat hambanya. Untuk pia Tuhan nak terima tu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Bagi orang yang buat jahat dengan cara tak erti. Bolehnya orang buat jahat ni orang tak erti kata Allah duk dengan dia. Kalau tak erti kata Allah duk dengan dia, tak ada siapa berani nak buat benda jahat. Ya lalu tu dia kata orang yang buat jahat tu, orang buat benda jahat ni orang buat dengan jalan tak tahu. Orang jahil. Jahil kata Tuhan duk dengan dia. Jahil hak ni jahil besar benar. Boleh perniasnya mana boleh jahil hak ni, jahil benar-benar lalu dah orang tu. Tadi summa yatubuna min qarib, kemudian apabila dia tahu dia salah, maka dia tu taubat selalu dah. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka puak-puak tu Allah Taala terima taubat dia. Wa kana Allahu aliman hakima. Bukanlah taubat itu walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah taubat bagi orang yang buat jahat hingga siapa dekat mati dulu baru nak kata inni tubtul an. Nanti dekat nak mati taubat dak. Taubat wajib atas jalan segera. Tahu menek ning taubat menek ning astaghfirullah wa atubu ilaih, tak ada payah boleh taubat. Tak ada kena nanti esok, tak ada kena nanti lusa, tak ada kena mati dekat nak mati, tak ada kena nanti kata pergi Mekah dulu. Ada ya. Walalladzina yamutuna hum kuffar. Dah mati tak ada jalan taubat dah. Tak ada mati tak ada taubat dah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Itulah taubatnya. Kemudian cara nikah kahwin dalam awal-awal surah ni, orang lelaki dibenam nikah 4 orang. Kalaulah tak kuasa nak jaga keadilan, maka suruh nikah seorang ya. Tu jaga molek. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Siapa 4 orang tinggi sekali,
Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bini seorang apa turut Allah, bini dua pita turut Allah, bini tiga turut Allah, bini empat turut Allah. Tak ada katanya kena bini senyap tu baru turut Allah, tak. Fawahidah ni mana bini seorang. Nah, hai orang lelaki ataupun kalau bahasa nak jadi pakar banyak orang ambil sahaya masa dulu ada sahaya tasi nah sahaya tino lah ni tak ada dah. Nah lain tak ada dah. Patu dah menikah wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Naklah kamu belanja ke dia, jangan menikah pasal peri wak lari zaman dulu wak lari. Nah, menikah belanja 4 5 kok 10 kok. Tak boleh. Nah, kena belanja menurut yang panggil al-mahrul mathil. Nah, maknanya keluarga dia tu oleh duk belanja apa kok turut adat keluarga dia duk belanja apa kok bagi menikah kahwin orang tino satu keluarga ni, ya. Nah, turut situ. Dan orang-orang yatim bikin molek, jangan duk akalut dengan dia, kerana itu adalah satu lubang kecelakaan kalau kita masuk melalui orang anak yatim tidak buat betul dengan dia. Kerana Allah Ta'ala jaga benar anak yatim. Lepas tu dah buat baik dengan anak yatim, Allah Ta'ala kemuliaan sangat tinggi. Aku dengan dia adalah syurga belah ni anak yatim. Tapi kalaulah buat makan harta dia ke apa dia, jaga. Makan dalam hati, makan api dalam perut dia. Nauzubillah min al-yatama, daripada harta haram, daripada yatama. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Dalam ayat ni semua ni, semua ni ayat-ayat Allah yang beri jagaan supaya kita jangan duk buat kalut dengan harta anak yatim, tak betul dan sebagainya. Dan tak boleh nak menikah, wala tankahu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Bekas ibu kamu tak boleh nak menikah dengan dia, ibu tiri, ibu benar semua telah dah, tak boleh. Nah, dan diharam ke atas kamu, ibu-ibumu, anak-anak tinamu, saudari tinamu, mak saudara, lepok, mak saudara, balik mak, anak saudara tina, anak saudara yatim. Maksud anak saudara bagi adik tina kita atau kakak tina, anak saudara bagi adik yatim atau kakak yatim, semua tak boleh nikah dia. Nah, dan ummahatukum allati arda'nakum, ibu susumu tak boleh juga. Nah, dan saudara sesusu. Nah, orang susu sekali mak tu lah. Jadi kita minum susu dia, apa orang lain pun minum juga. Kita dengan orang tu tak boleh. Tak ada kena-kena, tapi orang panggil adik-beradik sesusu dia panggil, tak boleh. Nah, begitulah. Dan hipun di antara dua beradik tak boleh juga. Nah, misalnya nikah dengan kakak, lepas tu nak ambil adik, tak boleh. Nah, kecuali kakak mati, tu tak apalah. Hipung tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Bila benda tu ada berlaku lah, tak apalah lepas benda tu. Lepas tu wal muhsanatu minan nisa, ni puak-puak juh daripada orang perempuan, boleh kita tu menikah dengan dia, tak apalah insya-Allah taala. Nah, la ilaha illallah, itulah habis. Nah, juh yang keempat, InsyaAllah ta'ala malam ni kita akan tadabbur melalui bacaan email akan juz yang keempat insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu.